Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita dapat kita sama-sama hadir pada malam ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada sebahagian daripada kita untuk duduk lepas maghrib mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita ini merupakan hati yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam waktu yang sama Allah Ta'ala jadikan hati-hati kita ini merupakan hati yang benci pada perkara mungkar maksiat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bila kita hadir dalam majlis ilmu ini, tidak lain dan tidak bukan kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan daripada sehari ke sehari kita ni perangai ini semakin baik, akhlak ini semakin baik, budi pekertinya semakin baik, ilmunya semakin bertambah. Yang mana setiap hari, setiap saat dan setiap ketika kita ini semakin lama semakin hampir kepada kematian. Biarlah di waktu mana kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu dan ketika itu kita berada dalam suasana keadaan yang cukup kita bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maksudnya waktu kita nak bertemu dengan Allah itu, Allah redha untuk berjumpa dengan kita. Maksudnya Allah seronok kita dah tiba masa waktu untuk kita mati, Allah redha untuk bertemu dengan kita, untuk mendapatkan redha Allah. Waradu'an, dan kita juga seronok untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebut kan itu. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulum Al-Quran, sebuah kitab yang membicarakan tentang cara mudah memahami Al-Quran, karangan seorang ulama Mesir bernama Syekh Manak Khalil Qattan. Merupakan seorang ulama Ikhwanul Muslimin yang meninggal pada 1995 Hijrah. Karya dia ni Mabahis fi Ulum Al-Quran ni sangat karya yang sangat agung dan orang guna sampai hari ini dalam pelajaran untuk memahami disiplin-disiplin ilmu Al-Quran. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan cara mudah memahami Al-Quran, yang mana dia mengandungi kaedah-kaedah asas untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya tuan-tuan nak belajar tafsir, nak belajar tentang ilmu penterjemahan Quran, maka disiplin-disiplin ilmu yang ada dalam kitab ini perlu kita fahami, perlu kita pegang dengan baik, maka melayakkan kita untuk memahami
ilmu-ilmu tafsir dengan sebaiknya. Dan kuliah kita di masjid ini yang terakhir ialah pada 19 hari bulan 9 yang lalu, sebulan yang lalu 19 hari bulan 9 yang lalu kita berada pada muka surat 47. Kita masih berada di bawah tajuk Al-Wahyu. Al-Wahyu iaitu bab yang ketiga. Bab yang pertama kita telah membicarakan tentang sejarah disiplin ilmu dalam Al-Quran, penulisan Al-Quran, perkembangan Al-Quran, penurunan. Itu bab pertama kita bicarakan aspek-aspek disiplin yang ada dalam ilmu Quran. Kemudian bab yang kedua dia membicarakan terus tajuk kepada Al-Quran Al-Karim. Apakah dia itu Al-Quran, ta'arif Al-Quran, beza Quran dengan hadis, beza Quran dengan hadis Nabawi, dengan hadis-hadis Qudsi. Itu bab yang kedua. Dan bab yang ketiga kita masuk pada tajuk Al-Wahyu. Jadi Syekh Manak Khalil Khattan ni dia letakkan bab yang kedua membicara tentang Quran sebahagian daripada wahyu. Bab yang ketiga dia letakkan wahyu. Wahyu ni umum, banyak bentuk-bentuk wahyu. Dan bab wahyu ni Syekh Manak Khalil Khattan mulakan dengan bagaimana kita nak memahami konsep wahyu itu. Sebab wahyu ni benda tak nampak, benda gaib, kan? Jadi dibawakan beberapa contoh bagaimana handphone, bagaimana video call zaman kita sekarang ni lah, yang meninggal 1995. Jadi mudah nak faham benda yang tak nampak. Kemudian dia pergi pada erti pengertian wahyu. Kemudian dia masuk kepada tajuk cara wahyu Allah turun kepada malaikat. Okay. Dan masuk kepada pengertian wahyu, dibahagikan wahyu itu, dan kita masuk cara bagaimana wahyu Allah ni turunkan kepada malaikat. So dia step wahyu Allah kita dah bicarakan ta'arif dia. Sekarang nak tengok bagaimana wahyu ni step yang pertama. Wahyu itu ada wahyu yang turunkan kepada malaikat, ada turunkan kepada para nabi, ada wahyu kepada pokok, wahyu kepada binatang, ada yang disebutkan wahyu syaitan, ada jenis-jenis wahyu itu. Maka dia bawa tajuk seterusnya itu bagaimana cara wahyu Allah ni turun kepada malaikat. Bagaimana Allah memberi arahan kepada malaikat dalam bentuk wahyu. Maka diceritakan dalam Quran kisah ketika mana malaikat berada dalam syurga. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Dan ketika mana Allah berkata-kata dengan malaikat. Itu wahyu. Allah Ta'ala berbicara dengan malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak ciptakan khalifah dekat muka bumi. Itu bagaimana Allah komunikasi dengan malaikat, itu bentuk wahyu. Kemudian ada juga tempat yang lain dalam surah Al-Anfal. Iz yuhi rabbuka ilal malaikati inni ma'akum fathabbitul lazina amanu. Ketika mana Allah mewahyukan kepada para malaikat bahawa anni ma'akum, aku bersama dengan kamu semua ni ketika mana nak berlakunya peperangan Badar. Kemudian arahan Allah kepada para malaikat fal muqassimati amra, iaitu tentang malaikat-malaikat yang membahagikan urusan-urusan dekat dunia ni. Ada malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala bagi arahan, dia menguruskan dunia ni. So itu arahan itu dia merupakan bentuk wahyu. Okey Okey, kita masuk muka surat 47. Ini sambung dia kata. Dibawakan dekat sini ayat-ayat di atas dengan tegas menunjukkan bahawa Allah berbicara kepada para malaikat tanpa perantaraan dengan bahasa yang difahami oleh malaikat itu. Maksudnya cara wahyu Allah kepada malaikat, Allah Ta'ala direct bercakap dengan malaikat, tetapi dengan bahasa macam mana? Bahasa yang difahami oleh para malaikat itu. Adalah bahasa dia. Malaikat faham. Kita tak fahamlah bahasa tu, bahasa yang difahami oleh malaikat direct. Hal itu diperkuat oleh hadis daripada Nawas bin Sam'an yang mengatakan, so ada hadis yang membicarakan bentuk sedemikian. Kita tengok hadis ni. Hadis daripada Nawas bin Sam'an disebutkan dalam hadis Tabrani. Apa dia? Kata Nabi SAW, Nabi menyebutkan, idza aradallahu ta'ala ayyuhiya bil amri takallama
bil wahyi akhazatis samawati minhu rajfah aw qala ra'dah syadidatun khaufan minallahi azza wa jalla fa iza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada fayakunu awwala man yarfa'a ra'sahu Jibril fayukallimahu Allahu min wahyihi bima arada summa yamurru Jibrilu 'alal malaikah kullama marra bisama'i sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril qala al-haqqu wa huwal aliyyul kabir fayaqulu kulluhum mithla ma qala Jibril fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla akhrajahu Tabrani. Apa dalam hadis ni maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah hendak memberikan wahyu mengenai sesuatu urusan, bila Allah Ta'ala nak berikan wahyu mengenai sesuatu urusan, dia berbicara melalui wahyu. Maksudnya Allah dia akan mengeluarkan arahan dalam bentuk wahyu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, maka langit pun bergetar. Akhazatis samawati minhu rajfah. Bila wahyu Allah Ta'ala nak bagi wahyu kepada para malaikat suatu urusan tu, langit dia jadi bergetar. Ini bentuk apabila sesuatu arahan itu tu turun. Wahyu ni pelbagai. Mungkin wahyu itu dalam bentuk arahan, mungkin wahyu itu dalam bentuk ayat Al-Quran yang disampaikan kepada malaikat. Okey, dia katakan langit itu bergetar dengan getaran, atau dia mengatakan dengan goncangan. Qala ra'datus syadidah, ataupun wahyu itu dia akan turun seperti goncangan, yang mana khaufan minallahi azza wa jalla, yang menyebabkan mereka ni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beratnya wahyu itu, dahsyatnya kerana takut kepada Allah azza wa jalla. Apabila penghuni langit mendengar wahyu Allah itu, yang dikatakan sebelum ni Allah Ta'ala cakap direct kepada para malaikat, malaikat memahami bahasa itu, maka Nabi kata apabila penghuni langit, iaitu para malaikat, mendengar wahyu Allah itu, mereka pengsan dan jatuh. Dia kata sa'iqu wa kharru lillahi sujada, jatuh pengsan. Dia kata ini yang ada ayat Quran yang kalau Quran tu turun pada bukit, bukit akan hancur. Ini turun kepada malaikat, malaikat dia akan pingsan, jatuh. Kemudian kata Nabi, lalu bersujud kepada Allah. Bila satu arahan pada Allah dapat, malaikat semua pingsan, jatuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, yang pertama sekali mengangkat kepalanya di antara mereka ialah Jibril. Dalam kalangan malaikat semua sujud tunduk kepada Allah, maka yang pertama sekali mengangkat kepala ialah Sayyidina Jibril alaihi salam, malaikat Jibril. Jibril dia kan. Lalu Allah menyampaikan wahyunya kepada Jibril. Allah sebutkan wahyu, arahan itu kepada Jibril menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Jibril pula berjalan melewati para malaikat. Jibril dia dapat wahyu Allah, dia akan turun lalu dalam kalangan para malaikat. Maka setiap kali dia melalui satu lapisan langit, dia kata setiap kali dia melalui satu langit, jadi langit tu lapisan-lapisan, dia katakan 7 lapisan langit tu, setiap satu dia lalu tu, para malaikat akan bertanya kepada Jibril. Malaikat semua tanya, ya Jibril, dia kata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Apa arahan yang kita dapat? Maka Jibril pun menjawab, dia mengatakan yang hak, dan dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Maka Jibril akan cakaplah al-haq wa huwal aliyyul kabir. Apa yang Allah wahyu tu dia akan disebut oleh Jibril, kata. Maka para malaikat itu semua pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Maka malaikat-malaikat yang dengar ni dia akan sampaikan kepada malaikat, sampaikan satu kepada malaikat-malaikat yang lain, kata. Lalu Jibril menyampaikan wahyu itu seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka
Jibril turun sampaikan wahyu itu kepada Nabi SAW, kalau kepada Nabi, ataupun wahyu itu arahan kepada para malaikat. Mungkin wahyu itu bukan arahan kepada Nabi, tapi arahan kepada malaikat-malaikat. Maka Jibril sampaikan kepada malaikat-malaikat yang lain. Ini umumnya begitu. Okey. Kemudian kata Syekh Manaf Al-Khattan, dia bawakan hadis ini menjelaskan bagaimana wahyu turun. Pertama, Allah berbicara. Bila Allah berbicara, kemudian dan didengar oleh para malaikat yang dulu. Malaikat dia mendengar bicara Allah. Pada zahirnya, kesan wahyu itu sangat dahsyat semasa Jibril dalam perjalanan untuk menyampaikannya. Hadis di atas menunjukkan peristiwa turunnya wahyu. Bagaimana wahyu itu turun. Akan tetapi hadis tersebut juga menjelaskan cara turunnya wahyu secara am. Maksudnya wahyu daripada Allah kepada malaikat, arahan itu. Intipati persoalan itu terdapat dalam hadis sahih. Ada hadis lain yang menyebutkan, kita hadis yang lain disebutkan, idza qadallahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan. Apa disebutkan? Apabila Allah memutuskan suatu perkara di langit, bila Allah Ta'ala ada bagi arahan dekat langit, kemudian para malaikat dia akan memukul sayapnya. Malaikat ni dia ada sayap. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Jibril itu dia ada 600 sayap. 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Ada kata 600 sebelah kanan, 600 sebelah kiri. Maksudnya, dan kalau dia buka satu sayap dia tu dah menutup di antara timur dan barat. Besarnya di Jibril itu disebutkan. Malaikat memukulkan sayapnya kerana kesan firman-Nya, yang mana kata Nabi SAW, ka'annahu silsilatun ala safwan, sebagaimana mata rantai di atas batu yang licin. Tentang bila kita ambil rantai besi, ambil letak satu batu besar, batu tu yang licin. Jadi kalau rantai tu kita ambil, kita pukul atas batu tu, dia jadi macam mana? Rantai tu dia kan dia menggelonsor kan. Jadi malaikat bila dia buka dia punya kepak tu, itulah boleh kita imagine lebih kurang macam itulah yang dimaksudkan. Itu apabila wahyu itu turun kepada para malaikat. Okay. Kemudian kata pengarang, Al-Quran telah dituliskan. Habis tajuk tu, dia masuk nombor yang kedua ni. Al-Quran telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Satu tadi aspek bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada para malaikat. Habis kat situ tentang kepada malaikat. Kemudian dia ceritakan pula ni nak masuk wahyu, nak masuk kepada Quran itu. Sebelum kalam wahyu daripada malaikat itu kepada Nabi, satu aspek pula. Kita nak masuk step pertama. Step pertama wahyu itu turun Allah kepada para malaikat, aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua, kita nak membicarakan tentang Quran. Quran kat mana? Apa kaitan Quran? Kan? Jadi kata pengarang, Al-Quran telah ditulis di Lauhul Mahfuz berdasarkan firman Allah, bal huwa Quranun Majid fi Lauhim Mahfuz. Ini biasalah kita dengar tentang sejarah Al-Quran. Al-Quran ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada Allah, Quran itu diletakkan di Lauhul Mahfuz. Ada satu tempat khusus Quran tu di Lauhul Mahfuz. Dan Quran yang berada di Lauhul Mahfuz itu dijaga oleh malaikat Safaratil Kiramil Bararah. Allah Ta'ala ada cipta satu jenis malaikat yang disebut sebagai Safaratil Kiramil Bararah. Malaikat ni kerja dia menjaga Quran. Yang daripada Allah letak kat Lauhul Mahfuz tu ada malaikat yang jaga. Safaratil Kiramil Bararah. Kerja dijaga Quran tu dengan baik. Yang mana Quran tu disebut la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh nak sentuh, tak boleh sentuh melainkan orang yang suci. Maksudnya kalau bagi jin ke syaitan ke nak pergi tengok, buka ke ambil maklumat, tak boleh. Okey. Daripada Allah ke Lauhul Mahfuz. Daripada Lauhul Mahfuz diletakkan
di langit dunia. Biasalah Ramadan kita cerita tentang penurunan Quran pada Lauhul Mahfuz, terus ke langit dunia di Baitul Izzah, langit yang ketujuh. Jadi langit tu lapis. Langit yang ketujuh ada satu tempat nama dia Baitul Izzah. Jadi Baitul Izzah dekat situ Quran disimpan di situ. Daripada Allah 30 juzuk 114 surah letak Lauhul Mahfuz. Daripada Lauhul Mahfuz itu diletak ke Baitul Izzah, langit dunia, dalam bentuk 30 juzuk semua, 114 surah. Jadi maksudnya Quran tu dah ada, dah siap dah. Cuma daripada Baitul Izzah ni turun kepada Nabi SAW dalam bentuk munajaman, beransur-ansur, sikit. Maksudnya Quran tu dah ada, dah perfect semua. Dah ada, dah cukup. Cuma turun kepada Nabi tu sikit. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku, apabila Nabi ditanya tentang satu hal, dan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala turun tu. Dia berbeza dengan kitab Taurat, Injil, Zabur, suhuf sebelum ni. Yang kitab kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, ataupun suhuf Ibrahim, Nabi Adam. So yang mana kitab-kitab sebelum ni Allah Ta'ala turun direct, gedebak semua sekali, kan? Maksudnya Nabi dapat semua sekali. Kalau tebal lah banyak, kan? Begitu. Tapi berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi itu sifatnya munajaman, beransur-ansur, sedikit. Itu dikatakan bal ia adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, Al-Buruj. Demikian juga Al-Quran itu diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah. Maksudnya daripada Allah ke Lauhul Mahfuz sekaligus, semua sekali. Kemudian dari sekaligus juga ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni yang berada di langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maksudnya daripada Lauhul Mahfuz itu ke Baitul Izzah tu malam disebut sebagai Lailatul Qadar. Yang turun ayat tu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maksudnya ada ulama kata dia ada beberapa step. Ada 3 step. Daripada Allah ke Lauhul Mahfuz, satu step. Step yang kedua daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini malam Lailatul Qadar, kata ini malam Lailatul Qadar. Kemudian turun kepada Nabi tu dia dah mula ada beberapa pendapat, sebab bila dia tengok balik ayat pertama Iqra turun tu bulan mana, bila dia ulama dah mula berbeza pendapat. Tapi yang pasti daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia tu disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan, kata. Okey, kemudian dia bawakan sini ayat sudah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian inna, dalil yang lain, surah Dukhan ayat ketiga, Allah sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran pada suatu malam yang diberkati, itu malam Lailatul Qadar. Kemudian dalil yang lain, Al-Baqarah 185 disebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan lah yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Tu cerita kalau dibincang tentang penurunan Lailatul Qadar tu, malam Lailatul Qadar tu diturunkan Quran. So ada beberapa pandangan ulama dekat situ. Okey. Kemudian kata pengarang, di dalam sunnah itu dia kaitan, bagaimana kaitan para malaikat tadi dengan Al-Quran, kedudukan malaikat dengan Al-Quran, apa yang dimainkan peranan oleh malaikat dengan Quran itu. Kemudian di dalam sunnah terdapat penjelasan mengenai turunnya Al-Quran yang menunjukkan bahawa nuzul itu bukanlah turun ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada yang menyebut nuzul itu macam turun. Ingat, Quran tu bukan turun ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi turun itu dia secara berperingkat-peringkat. Okey. Daripada Ibn Abbas dengan hadis yang mauquf. Daripada Ibn Abbas ni riwayat daripada Abdullah bin Abbas, sahabat, dengan hadis yang mauquf. Bila disebut hadis mauquf ni, maksudnya hadis tu terhenti kepada sahabat. Sahabat menceritakan, kata.
Dia kata Al-Quran itu diturunkan langsung semuanya ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Ni riwayat lah. Ada riwayat yang membuktikan turun ke langit dunia tu sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu diturunkan selama 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Kita tahulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Kemudian 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun dekat Madinah. Jadi lebih kurang dalam 23 tahun ni sebutkan. Lalu Ibnu Abbas membaca ayat wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Apa dia? Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu. Ini surah Al-Furqan ayat 33. Wala ya'tunaka bimathalin, dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu. Bagaimana proses malaikat itu membawakan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk demikian. Kemudian dia bawakan dalil lagi. Dalil daripada surah Al-Isra ayat 106. Dibawakan dalil kat sini. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat dan tenang. Tengok proses penurunan itu. Proses penurunan itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran. Dibahagi-bahagikan sedikit-sedikit. Kemudian dapat dibacakan ala muksin dengan lambat, dengan tenang sampai liusabbita bi fuada, untuk memberikan ketenangan kepada hati. Wa nazzalnahu tanzila, dan Quran itu diturunkan tanzila. Tanzil ni maksudnya sedikit-sedikit, menajaman. Beransur-ansur. Yang mana penurunan Al-Quran ini dia melalui perantaraan malaikat. Wahyu umum, kita sebut wahyu. Macam-macam bentuk wahyu. Ada wahyu yang Allah beri terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ilham kepada Nabi. Tapi yang mana wahyu dalam bentuk ayat Al-Quran. Wahyu dalam bentuk ayat Al-Quran ni dia mesti melalui Jibril. Sebab Allah cipta malaikat ni masing-masing tu ada tugas. Ada malaikat Mikail bawa rezeki, Israfil tiup sangkakala, malaikat Israel cabut nyawa. Yang namanya malaikat Jibril ni dia tukang bawa wahyu. Wahyu kepada para nabi. Maka daripada Baitul Izzah tu tadi, semua dia 114 surah, 30 juzuk. Siapa yang nak ambil tu bawa kepada nabi, itu yang dia ambil kerja tu kerja Jibril. Jibril dia ambil. Bila dia nak ambil? Bila dia dapat arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata kepada Jibril, okey, ambil ayat ni, perkataan ni, kat sini surah ni, gini, bawa hantar kepada Muhammad. Dengan dapat arahan Allah, baru Jibril ambil. Hantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia turun itu ada. Kalau nanti kita akan masuk dalam bab disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Dia ada 3 kategori ayat itu diturunkan. Yang pertama, apabila Nabi ini ditanya tentang sesuatu. Kan? Contohnya Nabi ditanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Suatu ketika Nabi SAW ditanya tentang roh. Nabi ditanya tentang roh. Roh tu apa? Macam mana kita tahu roh dalam badan ni kan? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Maka turun, Nabi tak dapat jawab. Nabi sifatnya bila tak dapat jawab, dia diam. Dia kata tak tahu. Tak ada wahyu ni. Maka lepas tu turun wahyu, qulir ruhu min amri rabbi. Roh ini adalah urusan Tuhan.
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan ilmu melainkan sedikit sahaja kepada manusia. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, sampai hari ni orang kaji tentang roh ni memang tak faham lagi roh dalam badan manusia ni. Bukan sampai hari ni, sampai kiamat takkan jumpa roh. Sebab Allah Ta'ala sebut, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran ada dalil itu, dia akan jadi gitu. Tak mampu, manusia takkan mampu faham tentang roh. Berbeza, ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau kamu mampu untuk menembusi langit, maka kamu tembusilah. Tapi illa bisultan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Kalau kamu ada kekuatan, ada teknologi yang canggih nak tembusi langit, Allah Ta'ala kata boleh, cubalah tembusi. Tapi Allah Ta'ala bagi spek, illa bisultan, kena ada kekuatan. Kita tengok sekarang ni teknologi, orang buat roket, buat jet, boleh naik kan, tapi kena power lah. Itu bentuk macam tu ada ayat-ayat Quran yang menyebutkan boleh, manusia ni boleh capai itu. Tapi kalau bentuk dalam tanya tentang roh, ada no point, memang Allah Ta'ala tak bagi, memang ilmu tu sedikit. Satu, apabila Nabi ditanya. Yang kedua, spek nuzul itu adalah apabila berlaku sesuatu peristiwa. Berlaku sesuatu peristiwa, maka turunnya ayat Al-Quran menceritakan tentang peristiwa itu. Begini. Dua. Dan yang ketiga, turunnya asbabun nuzul, dia turun secara umum. Memang Allah SWT nak turunkan ayat. Dan kalau kita buka dalam kitab asbabun nuzul itu, biasanya As-Suyuti, kitab dia ada asbabun nuzul, Al-Wahidi, kitab asbabun nuzul, Al-Ja'bari, kitab asbabun nuzul. Mereka ni dalam kitab tu asbabun nuzul tu dia tak banyak sangat dibandingkan dengan ayat-ayat yang biasa turun dengan keadaan biasa, memang ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila turun ayat tu, Nabi dia akan panggil para sahabat, sini, mari tulis ayat ni letak dekat sini, ni ayat ni letak sini, surah ke, satu surah ke, beberapa ayat. Begitu bentuk spek Quran itu diturunkan dalam bentuk beransur-ansur. Okay. Dalam satu riwayat disebutkan telah dipisahkan Al-Quran daripada Az-Zikru, lalu diletakkan di Baitul Izzah, di langit dunia. Kemudian Jibril menurunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu nama Quran tu ialah Az-Zikru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini juga dalil yang menunjukkan bahawa Quran itu diletakkan di Baitul Izzah. Kemudian Jibril menurunkan kepada Nabi dalam bentuk beransur-ansur melalui perantaraan malaikat. So malaikat dia memang main peranan dekat situ. Memang dia ambil dengan arahan Allah. Oleh sebab itu para ulama berpendapat mengenai cara turunnya Al-Quran kepada Jibril dengan beberapa pendapat. So ni kita tengok bagaimana cara turunnya Al-Quran kepada Jibril itu. Ini pendapat para ulama lah. Sebab Quran tu dah ada dekat Baitul Izzah. Tinggal nak ambil, bawa kepada Nabi SAW. Okey, dia buat sini yang pertama dia kata. Jibril menerimanya secara langsung dengan pendengaran daripada Allah dengan lafaz yang khusus. Ini Syekh Manaq Al-Qattan sebut. Bentuk yang pertama, ayat yang ada di Baitul Izzah itu disebutkan Jibril menerimanya secara langsung dengan pendengaran daripada Allah. Maksudnya Allah memberikan bunyi ayat Al-Quran itu kepada Jibril dengan lafaz yang khusus. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata Jibril menghafaznya daripada Lauhul Mahfuz. Ini yang kedua disebutkan. Jibril diambil dekat Lauhul Mahfuz, tapi dekat Baitul Izzah dikatakan yang kedua Jibril menghafaznya daripada Lauh Al-Mahfuz. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, maknanya disampaikan kepada Jibril. Ada yang ketiga ni. Yang pertama dengan kedua ni dia dalam bentuk lafaz. Yang pertama Jibril dia terima langsung daripada Allah dengan lafaz ayat Al-Quran itu, dengan bacaan, dengan bunyi itu, lafaz yang khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, Jibril hafal. Jibril sini ambil, dia hafal daripada Lauhul Mahfuz.
Yang kedua. Yang ketiga ada pendapat dia katakan maknanya disampaikan kepada Jibril. Maksudnya dia sebut makna, bukan lafaz. Maknanya disampaikan kepada Jibril, sedang lafaznya daripada Jibril ataupun lafaznya daripada Muhammad. Ini yang ketiga ni yang tak terpakai lah. Cuma bila dia bincang ni ada pendapat sedemikian. Dia kata maknanya daripada Jibril, sedang lafaz daripada maknanya disampaikan kepada Jibril, sedang lafaznya daripada Jibril ataupun daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok dia kata pengarang. Pendapat yang pertama, dia kata pendapat pertama yang sahih. Dia kata yang pertama ialah yang sahih. Pendapat itu yang dijadikan pegangan oleh ahli sunnah wal jamaah. Kita ni yang bermazhab, berpegang dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka kita pegang pendapat yang pertama serta diperkuatkan oleh hadis Nawas bin Sam'an yang kita baca dekat atas tadi. Bagaimana bila Allah SWT memutuskan satu perkara, turun bergetar langit, kemudian malaikat semua pengsan, Jibril mula angkat kepala kan. Jadi pendapat yang pertama ni yang sahih, iaitu Jibril menerima secara langsung dengan pendengaran daripada Allah dengan lafaz yang khusus. Jadi maksudnya Quran yang ada dekat Baitul Izzah tu tadi, Jibril bukan boleh main suka-suka ambil bagi pada Muhammad, tak. Dapat arahan daripada Allah baru ambil direct daripada Allah, lafaz tu sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bentuk wahyu yang Allah direct kepada Nabi, tapi itu bukan Quran. Tapi kalau yang namanya ayat Quran, dia kena melalui perantaraan Jibril. Sebab Jibril ni malaikat yang khusus untuk menyampaikan wahyu. Syekh Manak Al-Khattan dia kata tak ada ayat Al-Quran ini yang direct Allah bagi kepada Nabi. Tak ada. Melainkan ayat Quran tu dia mesti perantaraan Jibril. Cuma Jibril nak sampai bagi pada Nabi, tu kita akan bincang lepas ni. Ada beberapa kaedah. Tapi dia mesti melalui Jibril. Beza dengan ada kisah-kisah lain yang Allah ilhamkan terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam bentuk hadis qudsi. Sebelum ni kita bahaskan. Hadis qudsi itu memang Nabi dapat ilham tu maknanya daripada Allah direct. Wahyu daripada Allah direct. Itu dalam bentuk hadis qudsi. Tapi kalau yang bentuk ayat Quran, dia kena melalui Jibril alaihi salam. Okey. Kemudian kata pengarang, dia kata penyendaran Al-Quran kepada Allah seperti disebutkan dalam beberapa ayat. Dia kata dia bawakan suratul Namli ayat yang ke-6. Allah Taala sebut wa innaka latulaqal Quran namil ladun hakimin alim. Dia kata dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad diberikan menyambut dan menerima Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ini kalau kita tengok dia katakan melalui perantaraan malaikat. Okey. Kemudian dibawakan lagi dalil surah At-Taubah ayat yang ke-6. Disebutnya wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah summa ablighu ma'manah zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika ada di antara kaum musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ni dalam kalau tengok dalam terjemahan ini, dia punya terjemahan dia ni tak sempurnalah. Ayat surah Taubah ayat yang diambil terjemahannya hanya separuh saja. Fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan mengenai menemui kami untuk menerima balasan. Okey. Kemudian dibawakan lagi dalil daripada surah Yunus ayat yang ke-15. Sebutkan sini wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana i'ti bil qur'anin ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Apa dia?
Dia kata, bawalah Quran yang lain daripada ini atau tukarkanlah dia. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Ada pihak-pihak musyrikin ni, dia tak puas hati Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah. Dan kalau boleh, dia nak ubah ikut cita rasa Muhammad ke, ikut cita mereka. Tapi Nabi dia sebut ni benda wahyu ni, dia tak dia nak ubah. Dan dia jadi dalam teks ayat Al-Quran. Azan. Muslimin muslimat hadirat yang dikasih sekalian. Okey, kita sambung sikit lagi. Ada setengah muka lagi ni, kita ambilkan, habiskan bagaimana cara penurunan wahyu daripada Allah kepada para malaikat. Penurunan wahyu daripada Allah kepada para malaikat. Kita dah bicara tadi bagaimana bila wahyu itu turun, malaikat ni sujud, menggeletar, ada yang pingsan. Kemudian bagaimana Jibril ni ambil wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 pendapat. Yang pertama dikatakan wahyu ini diambil secara langsung daripada Allah dengan lafaznya. Walaupun ada dekat Baitul Izzah, tapi Jibril diambil dengan lafaz yang khas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia bawa turun. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dikatakan Jibril ni dia hafal dekat Lauhul Mahfuz. Kemudian pendapat yang ketiga dia kata maknanya disampaikan oleh Jibril. Sedang lafaz daripada maknanya disampaikan kepada Jibril. Maksudnya yang Jibril dapat tu makna sahaja. Sedang lafaznya Jibril yang buat sendiri.
ataupun Muhammad yang buat sendiri. Dan dikatakan pendapat yang sahih bagi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah yang pertama, yang mana Jibril menerima langsung dengan pendengaran daripada Allah. Jibril dengar daripada Allah Ta'ala dengan lafaz yang khusus. Jibril dia fahamlah. Okey. Kemudian disambung kat sini. Dia bawakan pendapat yang kedua tadi. Dia kata Al-Quran adalah kalam Allah dengan lafaz. Al-Quran ini dia kalam Allah dengan lafaz, bukan dengan tulisan. Quran ni asalnya dia terpelihara melalui bacaan, muliha hafazan. Tulisan ni dia backup aja. Dia backup kepada bunyi, backup kepada bacaan. Bila Quran itu turun, disebutkan dekat Mekah pada ketika itu yang gerti membaca, menulis ni ada 17 orang je dalam kalangan orang Quraisy. Orang Quraisy yang cuba bayangkan dekat Mekah tu 17 orang aja. Dan riwayat dia sebutkan 17 orang aja yang gerti membaca dan menulis sikit. Jadi Arab ni memang dia kebiasaan dia memang dia hafal, dengar tu dia hafal, itu kelebihan mereka lah. Maka Quran tu dalam bentuk hafalan asalnya. Jadi kalam Allah ni dengan lafaz. Bukan kalam Jibril ataupun kalam Muhammad. Dengan kalam Allah. Adapun pendapat yang kedua yang disebutkan di atas tadi tidak dapat dijadikan pegangan, kata pengarang. Sebab adanya Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu seperti hal-hal ghaib yang lain, termasuk Al-Quran. Dia kata kerana Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz itu benda-benda yang ghaib, yang tak nampak, tidak ada diketahui. Termasuk di antaranya ialah Al-Quran. Itu tak boleh dipegang, dia kata yang kedua. Kemudian dia kata, dan pendapat yang ketiga, dia kata, pendapat yang ketiga lebih sama dengan adanya hadis. Yang kalau yang ketiga ni, dia kata, ini sebenarnya bukan Quran. Ini adalah dalam bentuk hadis, dia kata. Sebab hadis itu juga adalah wahyu daripada Allah. Hadis juga salah satu bentuk wahyu daripada Allah kepada Jibril. Kemudian kepada Muhammad secara makna. Secara makna itu yang dia jadi hadis kursi itu. Lalu beliau mengungkapkan dengan redaksi, dengan lafaz Nabi sendiri. Maka dia bawakan contoh ini dalil daripada surah An-Najm ayat 3 dan 4. Allah Ta'ala sebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa dia? Dan dia, yakni Muhammad, tidaklah berbicara mengikut kemahuan hawa nafsu dia. Dia kata, apa yang diungkapkan itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebelum ni kita dah bicarakan hadis itu dia ada dua. Hadis tu ada disebut hadis nabawi, itu dia pecah kepada dua. Hadis tauqifi, hadis taufiqi. Taufiq dengan tauqif. Kalau tauqif itu dia termasuk dalam kalangan hadis kursi. Bentuk hadis kursi maksudnya memang Allah beri ilham kepada Nabi SAW bentuk wahyu. Nabi sampai cakap berdasar apa yang Allah kehendaki dengan lafaz Nabi. Tapi kalau dia kata hadis tauqif, taufiq itu Nabi bijak, Nabi memandai. Tapi kalau Nabi tersilap dalam apa yang Nabi putuskan, maka akan datang wahyu membetulkan. Itu kita dah bicarakan pada bab yang kedua yang lalu. Maka ini dalil juga digunakan dengan sama. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi itu berbezalah dengan tu. Jadi kat sini apa yang Nabi sebut ni bukan makna hawa nafsu dia. Apa yang diucapkan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak dapat trace, kata Syekh Manak Khalifatan. Kita tak dapat trace yang mana Nabi cakap itu ini merupakan hadis kursi, yang mana Nabi cakap itu adalah idea Nabi sendiri. Nabi bijak. Kita tak boleh nak beza. Melainkan dalam teks itu ada sebut qala Allah Ta'ala, yaqulullahu Ta'ala yarwi an Rabbi Azza wa Jal. So dalam teks Nabi itu kata, ini Nabi dia sampaikan, Allah Ta'ala cakap, tapi dengan teks Nabi. Itu satu sudut tu kita boleh trace, ini hadis kursi. Ataupun bila mana Nabi SAW bercakap tentang sesuatu perkara benda yang ghaibiyat,
Yang manusia biasa tak boleh tahu sebenarnya. Cerita tentang dalam syurga, neraka. Melainkan itu adalah wahyu. Kita dapat trace daripada itu. Maka ulama-ulama dia kata kita tak dapat bezakan dengan jelas. Tapi beberapa spek tu boleh kita kenal pasti. Okey. Kemudian kata pengarang, oleh itu dibolehkan meriwayatkan hadis menurut maknanya, sedangkan Al-Quran tidak. Maka disebutkan ini, hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna, sedangkan Quran itu tidak. Sebab itu, ketika mana Quran awal diturunkan, Nabi dia larang sahabat tulis Quran. La taktubu anni ghairul Quran. Wa man katabahu falyamhu. Nabi dia larang supaya sahabat ni tak bercampur. Dan Nabi sebut hadithu anni, ceritakan apa yang Nabi cakap tu sampaikan. Maka boleh diriwayatkan hadis dengan makna. Sebab kita tengok ada lafaz-lafaz hadis tu yang makna dia sama tapi lafaz yang berbeza. Itu dikatakan boleh meriwayatkan hadis menurut makna. Sedangkan kalau Quran tidak. Quran ni dia jelas turun, Nabi kata letak sini, ayat di sini, ayat di sini. Jangan ubah. Ni adalah kalam Allah, bukan kalam Nabi. Okay. Demikianlah kita telah mendiskusikan, kita membincangkan tentang perbezaan Al-Quran dengan hadis Qudsi dan hadis Nabawi pada bab yang lalu, kata pengarang. Okay. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah, diceritakan sini bagi penutup tajuk ni, dia kata, di antara keistimewaan Al-Quran adalah mukjizat. Quran dia mukjizat. Mukjizat ni maksudnya dia melemahkan, dia mencabar. Dia mencabar. Mukjizat, mukjiz melemahkan. Orang kafir tak boleh nak lawan. Bila dengar ayat Quran tu, dia jadi lembik tekuk kan. Dengan mukjizat Al-Quran, dia mencabar. Dan cabaran tu tak disambut sampai sekarang. Kemudian yang kedua, kata pengarang, keistimewaan yang kedua Quran ialah kebenaran dia mutlak. Apa yang dia Quran tu, dia mutlak kebenarannya. Cuma kita dah tahu, kita faham, kita pelajari, kita boleh kuasai atau tidak. Ketiga, dia kata membacanya dianggap sebagai ibadah. Keempat, wajib disampaikan dengan lafaznya. Quran ini wajib disampaikan dengan lafaznya. Sedang hadis Qudsi tidak demikian. Meskipun ada yang berpendapat lafaznya juga diturunkan, pendapat lain. Tapi tak. Bagi Quran wajib disampaikan dengan lafaz ayat Al-Quran itu. Sebab itu dalam kita Quran, bila dia nak tulis tu, dia tak boleh tulis terjemahan dia sudah adab dia, tak kena dia terjemahan je. Kita tak datangkan dengan teks ayat Quran, tak boleh. Dia kena teks itu baru boleh ke terjemahan dia. Okay. Kemudian kata pengarang ni, penutup sikit lagi satu perenggan, hadis Nabawi ini disebut ada dua bentuk, dua macam dia kata. Pertama, sebagai ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan wahyu. Tetapi wahyu mengiktiraf ijtihadnya jika ijtihad itu benar. Itu saya sebutkan tadi. Hadis dalam bentuk taufiqi. Maksudnya Nabi berijtihad. Kemudian ijtihad tu tak berlawanan dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Wahyu dia mengiktiraf ijtihad Nabi itu jika benar. Kedua, maknanya sahaja yang diwahyukan. Maknanya sahaja yang diwahyukan, sedang lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Oleh itu dapat diperkatakan dengan maknanya sahaja. Hadis Qudsi itu menurut pendapat yang kuat, maknanya sahaja yang diturunkan, sedang lafaznya tidak. Ia termasuk dalam bahagian yang kedua ini, sedang menisbahkan hadis Qudsi kepada Allah dalam periwayatannya, sebab adanya nas tentang itu. Adapun hadis-hadis Nabawi tidak, adapun hadis-hadis Nabawi tidak ada. Dan kalau kita tengok hadis yang nama hadis Qudsi, dalam teks tu dia kan ada yaqulullahu ta'ala, qalallahu ta'ala. Jadi Nabi ni sebagai periwayat. Biasa kalau kita dengar hadis diriwayatkan apa? An Abu Hurairah ke, Anas ke, an Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata gini kan. Tapi bila hadis Qudsi ni, dalam tu Nabi qalallahu ta'ala, yaqulullahu ta'ala. Dan teks tadi begitu. Jadi boleh kita bezakan. Okey. Alhamdulillah malam ni kita cover tajuk bagaimana penurunan wahyu Allah turun kepada malaikat.
InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita tengok spek seterusnya. Bagaimana pula cara wahyu turun kepada para rasul. Ini baru disampai yang kedua. Baru sampai wahyu itu daripada Allah kepada para malaikat. Sekarang ni bagaimana pula wahyu kepada para rasul. Bagaimana malaikat dah terima daripada Allah nak bawa kepada Nabi itu bagaimana. Dan ada yang direct Allah kepada para Nabi. Itu bentuk yang macam mana. InsyaAllah itu kita bincangkan pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.